Assalamualaikum guys, kembali lagi dalam channel Cikgu Ana. So hari ni cikgu nak cuba satu dua soalan kebat, iaitu soalan ayat di mana kita nak mengaplikasikan konsep nisbah trigonometri ke dalam kehidupan seharian kita. Kenapa kita kena belajar tajuk ni? Kerana baru kita boleh tahu. Contohnya macam kalau hampa tengok tangga ni, tangga kat tepi ni, hampa tahu tak? Yang hampa sandakkan tangga tu dia ada sudut dia. Jadi jadi kalau kita belajar benda ni, kita akan tahu tangga tu macam mana kedudukan tangga yang sesuai kita nak sandak, supaya bila kita panjat dengan berat kita tu, dia takkan jatuh, dia takkan patah atau dia takkan jatuh. Okey, jadi banyak lagi aplikasi-aplikasi dalam kehidupan kita yang menggunakan konsep nisbah trigonometri. So janganlah kita suka anggap buat apa saya belajar math saya tak guna pun. Ada kegunaannya, cuma kita tak nampak. Dan kita rasa macam tak penting pun kita nak ambil tahu. Macam kita nak sandak tangga ni, penting ke kita nak tahu? Kita rasa benda tak penting, tapi kalau kita apply dalam kehidupan kita, memang kita akan tahu dia tu sebenarnya penting. Okay guys, so tak payahlah cikgu nak beletak banyak panjang lagi. Nanti apa-apa ke pening apa cikgu dah cakap. Baik, kita terus pergi saja kepada contoh. Kalau hampa dapat soalan, okay, kita anggap sekarang kita nak ambil PT3. Oh, PT3 tak ada kan? Anggap kita nak ambil exam. Okay, janganlah anggap PT3 tak ada, saya tak boleh belajar cikgu. Tak boleh kata macam tu. Belajar untuk kita jadikan otak kita ni berhubung. Jangan kata budak kecil je otak nak berhubung, kita pun otak kena berhubung juga. Jadi kalau kita tak belajar, otak kita akan mengecut. Jadi kita akan jadi lemau lah. Jadi lepas ni, bila kita naik form 4, dah kita duk set mind kita tak ada exam, naik form 4, dia nak start balik tu memang susah. So lebih baik hampa continue je belajar. Just belajar dengan enjoy. Tak payah stress kan, tak payah stress nak pick up pasal nak ambil exam dah dekat, itu tak habis belajar lagi, ni tak payah. Just belajar dengan enjoy sebab hampa nak faham. Okay guys, so kita terus je pergi pada soalan kita. Dia bagi gambar rajah di sebelah menunjukkan satu tangga yang disandarkan pada dinding. Ia membentuk suatu segitiga bersudut tegak PQR. Jika tinggi QR ialah 2.5 meter, hitungkan panjang tangga PR dalam meter. Nyatakan jawapan betul kepada dua tempat perpuluhan. Okey, kali pertama baca tak faham, tidak. Kali pertama kita mesti baca, kita mesti tak faham. Jadi apa kita buat? Kita highlight maklumat penting. So dia bagi dekat situ, dia kata gambar rajah di sebelah menunjukkan satu tangga yang disandarkan pada ia membentuk satu segitiga bersudut tegak PQR. Jika tinggi QR, okay, dia bagi tinggi QR adalah 2.5 meter. Dia nak cari apa? Dia nak cari panjang tangga PR dalam meter. Jadi apa hampa buat ialah hampa pergi tengok gambar ni dulu. Okey, lepas hampa dah tengok gambar tu, hampa pun cuba kenal pasti. Ada tak segitiga tu? Ada kan? Okey, so kita try buat keluar segitiga tu. Okey, segitiga tu macam ni dengan macam ni. Okay, yang ni just lakaran kita je, tak apa, tak ada masalah pun. So hampa tahu sini sudut 90, sini dia dah bagi sudut 50. Lepas tu dia bagi tinggi QR. So dia bagi tinggi QR tinggi dia adalah 2.5 meter. Okay, dia nak cari apa? Panjang tangga PR. So dia nak cari yang ini. Okay, cikgu highlight ini. Okay, dia nak cari ni, panjang PR. Macam kalau hampa belajar daripada awal dalam video cikgu, hampa tahu dah sudut yang berhadapan dengan 90 darjah ni adalah hypotenuse. Okay, so di hadapan sudut 50 darjah ni adalah T. Okay, so yang ni automatik jadi S. So sekarang ni S ni tak berguna, kita tak mau guna dia, sebab yang kita nak cari tu adalah H, dan kita ada maklumat tentang T. So berbalik-balik kepada cara cikgu ajak hampa hafal. Saya takut hantu, kalau saya hantu tak takut sangat. Jadi kalau hampa tengok maklumat kat sini, hampa ada apa? H dengan T. Sebab hampa nak cari H, hampa ada T. Jadi S tu tak ada kena mengena pun dalam kerja kita. Jadi abaikan. Dua benda je. Macam ni, senang je nak buat trigo ni. Ada dua maklumat cukup. Hampa ada sudut, hampa ada T, hampa boleh cari H. Okey, ataupun hampa ada H, hampa ada T, hampa boleh cari sudut. Macam tu je, senang je. So jadinya sekarang ni hampa nak cari H, hampa ada T. Okay, hampa ada sudut. So hampa tengok H dengan T. Kalau hampa tengok dekat apa ni, cikgu punya senarai kat tepi ni, apakah antara sin, cos dengan tangent yang ada maklumat tentang T dan H? So automatik kita akan pilih sin, sebab sin ada T ada H. Kita tak boleh pilih cos sebab cos dia melibatkan S. Cikgu tak mau S sebab S tak ada kena mengena. So lepas tu hampa pun decide kata hampa nak pilih sin. So sin 50. Siapa sin 50? Pasal dia dah bagi dah sudut 50 ni. Okay, so sin 50 sama dengan T per H. Jadi sin 50. So T dekat sini kita dah label berapa? 2.5 per dengan H tak tahu nak cari. H tu adalah PR yang kita nak cari. Jadi kalau hampa nak cari H, memang senang lah cikgu cakap dengan hampa ni. Hampa terbalik saja. Bawa naik H tu naik atas, sin 50 bawa turun bawah. So dia akan jadi kat sini H sama dengan 2.5 per dengan sin
50. Terbalik-terbalikkan saja formula tu, tak ada masalah. Okey. Lepas tu H tadi dia kan mewakili PR yang kita nak cari. Okey. Kemudian kita pun ambil kalkulator, tekan ni semua masuk. Masuk terus dalam kalkulator je, okey. So sin pula 2.5 per dengan sin 50. Okey. Okey. Lepas tu hampa tekan sama dengan. So hampa akan dapat dalam 3.2635 banyak kan. Tapi sebab dia kata dalam syarat tu dia nak 2 tempat perpuluhan. So pilih 2 tempat perpuluhan sajalah. 3.26. So jawapan kat sini adalah 3.26 meter. Okey. So tak susah pun. Nak jalan ke jari pendek je. Tapi markah dia banyak tau. Okey. Macam ni satu markah. Okey. Kemudian konsep hampa tu ada. Okey. Selalunya ini ringkas sikit lah dia bagi 2 markah. Okey. Baik. Kita tengok pula contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ni pun cikgu ambil daripada buku teks. Ini latihan. Tadi cikgu ambil contoh. Sekarang cikgu ambil latihan dan jadikan sebagai contoh pada cikgu. Okey, baik. So, kita baca dulu soalan. Soalan kata, okey, so soalan kata sebuah tangga lipat yang diletakkan di atas lantai berbentuk segitiga sama kaki PQR seperti dalam rajah di sebelah. Diberi bahawa T ialah titik tengah PR dan sudut PQR ialah 38 darjah dan panjang PR adalah 1.4 meter. Hitungkan panjang PQ betul kepada 2 tempat perpuluhan. Okey, step pertama highlight dulu. Cek, kita ada segitiga sama kaki bla bla bla. Diberi bahawa T ialah titik tengah. Antara garis PR. Kemudian apa maksud T ialah titik tengah? T ialah titik tengah. Okey, saya cikgu besarkan sikit gambar ni. Okey, apa maksud titik tengah? Titik tengah bermaksud antara panjang PR ni, dia panjang PT dengan panjang TR ni adalah sama. Di mana kita ambil 1.4 ni kita bahagi 2, kita akan dapat 0.7 meter. So sini 0.7, sini pun 0.7. Itu clue kita. Kenapa soalan tu bagi tentang T ialah titik tengah? Sebab kat itulah dia nak bantu kita. Okey, lagi satu dia bagi. Sudut PQR ialah 38 darjah. Kalau sudut PQR adalah 38 darjah, kat sini dia dah bagi kan? Okey. Okey, lagi panjang PR ialah 1.4 meter. Okey, kita dah ambil tadi. Dia nak cari panjang PQ. Baik, sekarang kita pergi tengok panjang PQ. Panjang PQ tu ada kat sini. Cikgu highlight kan. Okey, sini. So, kalau dia bagi segitiga macam ni, segitiga sama kaki macam ni, kita tak boleh buat. Sebab ingat, soalan kita ni, tajuk kita ni hanya melibatkan segitiga sudut tegak. Jadi, kalau dia bagi segitiga sama kaki, memang kita tak boleh buat. So, apa yang, macam mana saya nak selesaikan dia? Ni cikgu. So, apa kita buat ialah kita potong 2 segitiga tu, kita akan dapat segitiga sudut tegak. So, maksudnya di sini sekarang cikgu nak ambil segitiga ni je, yang sebelah ni je. Dapat kan segitiga sudut tegak. Bila hampa dah nampak kat situ ada segitiga sudut tegak, buat peluang siap-siap. Lukis kat tepi. 90, sini 0.7, sini P, sini T, sini Q. Sudut. Sudut je nak cari. Sama je sebab dah potong tengah-tengah. So 38 ni hampa bahagi 2. Okey, so hampa akan dapat satu bahagian tu hampa dapat 19 darjah. Okey, lepas tu dah habis sekarang hampa nak cari PR. Buat benda yang sama macam contoh satu tadi. Okey, depan sudut 90 ni adalah H hypotenuse. Depan sudut yang diberi ialah T. Sebelah dia S. Tapi S tak ada kena-mengena juga macam cikgu kata tadi. S tak ada kena-mengena sebab kita nak cari PQ. So PQ tu mewakili H yang kita nak guna tadi. Okey, jadi kalau kita nak cari H, balik-balik kepada mantra cikgu. Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. So cikgu ada T dengan H. So bila cikgu ada T dengan H, apa cikgu nak guna kat sini? Sin ke cos ke tangent? So automatik cikgu akan pilih sin. So sin, berapa sudut dia tadi? 19 darjah sama dengan T per H. Okey. Kemudian sin 19 darjah sama dengan T dia berapa kamu dah ada? 0.7 per dengan, okey, saya cikgu tulis elok sikit ya. 0.7 per dengan H. So H kita tak tahu kan, kita nak cari kan. H tu mewakili PQ kan. Terbalik, tukar tempat, tak ada masalah. Okey, tukar tempat, lepas tu boleh balik. Jadi H tu tadi sama dengan 0.7 per dengan sin 19. Okey, kemudian H tadi tu mewakili PQ. H ni mewakili PQ. Tadi kita dah label. Sama dengan, tekanlah semua ni masuk dalam kalkulator saja. Okey, so kita dapat 0.7 per dengan sin 19. Okey. Tekan sama dengan. So kita dapat 2.15008 ni semua. Banyak-banyak kejadah ni semua tak mau pasal dia nak 2 tempat perpuluhan saja. Jadi 2.15 je lah. So 2.15. So jadi panjang PQ kat sini adalah 2.15 meter. Okey.
Okey guys, so kalaulah hampa ada apa-apa cadangan atau ada apa-apa soalan, hampa boleh kemukakan dekat komen kat bawah tu. Supaya cikgu boleh tahu, kokoklah hampa buka buku teks, hampa teringin nak jawab soalan KBAT kan. Bukan teringin, hampa kena cuba. Lepas hampa cuba tu hampa tak reti, hampa bolehlah lemparkan komen dekat bawah tu supaya cikgu tahu dan cikgu mungkin boleh bantu hampa. Okey guys, so itu sahaja untuk hari ni. Terima kasih dan terus subscribe channel cikgu dan terus update, cikgu akan update dari masa ke semasa video-video yang terkini. Okey guys, jumpa lagi. Bye and assalamualaikum.